Shalom. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu percaya dan bermegahlah dalam nama-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah dan Bapa melalui Dia. Kolose 3 ayat 17. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, Yohanes menulis, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahawa kamu memiliki hidup yang kekal, dan supaya kamu dapat percaya kepada nama Anak Allah." Perhatikan ayat yang digariskan. Ia bermaksud untuk kamu menggunakan nama Yesus. Namanya adalah akses kamu ke setiap bandar dan setiap negara. Ia menjaminkan kamu kemenangan yang konsisten dan keberkatan yang tidak berkesudahan. Nama Yesus lebih besar dari seluruh dunia. Filipi 2 ayat 10 mengatakan, "Dalam nama Yesus, setiap lutut yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi akan bertelut." Nama itu dinamakan atas nama kamu. Dan inilah sebabnya mengapa kamu merasa tenang dan damai di mana-mana bandar, wilayah atau negara. Tidak kira kesusahan atau musuh yang kamu mungkin hadapi. Namanya adalah pelindungan kamu. Salomo mempunyai pandangan tentang hal ini dan berkata dalam Amsal 18 ayat 10, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat." Hal ini tertulis dalam Perjanjian Lama. Hari ini kita tidak perlu berlari ke dalam nama Tuhan. Kita telah dilahirkan di dalam Dia dan telah mewarisi namanya. Kita hidup di dalam dan melalui namanya. Haleluya. Dan inilah perkara yang diketahui dan dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang rumah Tuhan yang dipanggil Gerbang Indah. Mereka telah menggunakan nama Yesus. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 10. Lelaki itu telah lumpuh sejak dari lahir, tetapi Petrus memandangnya dan berkata, "Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalan." Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Alkitab mengatakan Petrus menarik tangannya untuk berlari, dan pada saat itu tulang pergelangan kakinya memperoleh kekuatan. Kemungkinan hari ini keuanganmu, pekerjaanmu dan perniagaanmu berada dalam keadaan lumpuh. Gunakanlah nama Yesus. Adakah pintu tertutup untuk kamu? Gunakanlah nama itu. Tidak seperti namamu sendiri atau nama orang lain. Nama Yesus boleh dipercayai. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 20 ayat 7, "Ada orang yang mempercayai dan memegahkan kereta dan kuda, tetapi kita akan mempercayai dan bermegah dalam nama Tuhan Allah kita." Tidak kira apa cabaran yang kamu mungkin hadapi dalam keuangan kamu atau kesihatan kamu, gunakanlah nama Yesus. Sekiranya ia adalah kesakitan atau pertumbuhan di dalam tubuh kamu, perintahkanlah ia untuk hilang dalam nama Yesus, dan ia pasti akan berlaku sedemikian. Namanya adalah nama yang kamu boleh percayai. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita, marilah kita sama-sama berdoa. Aku hidup di atas iblis
kesakitan, penyakit, dan semua kesukaran hidup. Kerana aku hidup di dalam dan dengan kuasa nama Yesus, aku menjalani kehidupan kemuliaan yang tertinggi, yang telah awal-awal diaturkan untuk aku di dalam Kristus sebelum ini. Dan kebenaran Allah dibangunkan melalui aku di duniaku dalam nama Yesus. Amen. Sebagai ayat renungan tambahan, kita boleh rujuk pada Kisah Para Rasul 3 ayat 16, Yohanes 16 ayat 23, dan Filipi 2 ayat 10. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.